Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik semua. Bertemu lagi kita dalam perkongsian berkaitan dengan ibadah tayammum. Okey, di sini saya sebagai Amirul Abrar bin Hasbullah ingin berkongsi kepada adik-adik semua berkaitan dengan ibadah tayammum. Kita selalu mendengar ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, tetapi dalam Islam terdapat juga ibadah tayammum. Apakah itu tayammum? Okey, baik. Jom kita lihat apakah itu tayammum. Okey, apa itu tayammum? Tayammum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Okey, tayammum ini senang kita nak faham adalah kita nak berwuduk. Dia menggantikan ibadah wuduk kita. Kita nak bersolat, khususnya kita nak bersolat, kita mesti berwuduk. So, kalau kita tak ada air, kita macam mana nak berwuduk kalau tak ada air? So, tayammumlah cara yang kedua kita boleh lakukan untuk kita melakukan ibadat solat. Tayammum ialah menyapu debu tanah. Debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang penting, dia disertai dengan niat. So, tayammum ini dia hanya menggunakan dua anggota iaitu muka dan tangan sahaja. Kalau wuduk kita menggunakan muka, tangan, kepala, kaki, tetapi untuk tayammum hanya dua sahaja iaitu menyapu tanah ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Okey, kita lihat slide seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa maksudnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk, kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan, dan jangan pula sedang junub iaitu sudah bercampur dengan isterimu, sehingga kamu mandi terlebih dahulu. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, atau datang salah seorang di antara kamu dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum. So, kita nak mandi wajib. Kita dalam keadaan sakit, luka. Kalau contoh kita luka di tangan. Kalau kita wuduk menggunakan air, mungkin sakit itu akan bertambah buruk. Maka boleh bertayammum ataupun kita menyentuh perempuan ajnabi. So, kita boleh nak ambil wuduk, kita tak ada air, so kita hendaklah bertayammum. Faham? Itu konsep tayammum. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, bahan untuk bertayammum. Kita lihat di tengah-tengah tu debu tanah yang bersih. Okey, debu tanah yang bersih ini macam mana tu? Yang pertama, debu tanah pelbagai warna seperti merah atau hitam. Sekiranya bercampur pasir, mesti mengandungi debu. Di sini tak kira debu itu berwarna merah atau hitam. Sekiranya bercampur dengan pasir, kita kena pastikan di situ ada juga debu. So, kita kena membezakan apa itu pasir, apa itu debu. Okey. Seterusnya, tidak dikategorikan sebagai abu. Abu ini ialah bahan yang sudah kita bakar. So, dia akan menjadi abu. Ia tidak dikategorikan sebagai debu. Debu ini asal daripada tanah. Tetapi abu itu tidak dikategorikan sebagai debu. Sebab dia bukan berasal dari tanah. Seterusnya, suci dan tidak bernajis. Debu yang kita nak gunakan untuk bertayammum mestilah suci dan tidak bernajis. So, kita kena lihat debu yang kita nak ambil itu datang daripada tempat yang bernajis ataupun suci. Khususnya, biasanya najis binatang lah biasanya. Okey. Seterusnya, tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak
berdebu. Macam saya sebut tadi, kalau tepung dia tidak dikategorikan sebagai debu atau kapur. Dan kalau pasir, kita pastikan dia mempunyai debu. Dan yang terakhir adalah tidak musta'mal. Debu itu tidak musta'mal. Maksudnya, debu yang kita gunakan itu hanya boleh digunakan sekali sahaja. Macam kita sudah menggunakan debu itu untuk kita sapu di muka. Lepas tu bekas debu-debu yang kita gunakan itu tidak boleh digunakan untuk kali yang kedua. So kita hanya boleh menggunakan debu itu untuk kali pertama, dan kalau kita nak menyapu untuk kali kedua, kita harus mengambil debu yang lain. Okey, selesai untuk bahan untuk bertayamum. So kita boleh pergi ke video seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustaz Abrar kita kerana telah menerangkan sedikit sebanyak mengenai tayamun ini, ataupun menerangkan secara ringkas apa maksud tayamun, apa kadar dalil pensyariatan tayamun. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan penerangan mengenai tayamun ini, dan saya akan menerangkan mengenai syarat tayamun dan juga apakah keadaan yang diharuskan untuk bertayamun. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya, iaitu Amir Hafiz bin Kamaruddin, nombor matrik 18D TPQ 0073 dan mengambil kos Al-Quran Tahfiz dan Qiraat. Okey, kita pergi kepada syarat-syarat tayamun yang pertama, iaitu syarat-syarat tayamun yang pertama ialah menggunakan debu tanah yang suci. Okey, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, iaitu ia menekankan iaitu sa'id dan thayyibah, maksudnya menggunakan debu tanah yang suci. Tapi bukan menggunakan debu tanah sahaja, boleh juga kita macam tengok kawasan dinding-dinding ke apa-apa ke, macam almari ke, and situ pun ada tanah, macam kadang ada debu-debu ke, kita boleh tepuk kat situ, asalkan debu-debu itu boleh dekat tangan kita, dan itu dibolehkan untuk kita digunakan untuk bertayamun. Tapi kalau tepung ke, bedok ke, kapur, yang itu tidak boleh digunakan untuk bertayamun kerana dia tidak berasal daripada tanah dan debu. Okey. Seterusnya, syarat yang kedua ialah masuk waktu solat. Okey, jadi kita kena bertayamum ni selepas masuknya waktu solat. Jadi kalau macam kita bertayamum sebelum masuk waktu, jadi terbatallah tayamum kita tu. Maksudnya kita tak boleh guna tayamum itu kerana tayamum itu tidak sah, tidak menepati syarat tayamum, iaitu masuk waktu solat. Jadi kita kena pastikan masuk waktu solat dulu, baru kita boleh bertayamum. Okey, syarat yang ketiga ialah telah berusaha mencari air. Okey, sebelum kita bertayamum, kita kena usaha dulu, kita kena cari dulu air. Kalau macam kat rumah kita tak ada air, kita kena usaha pula cari kat masjid-masjid yang berdekatan, cari kat mana-mana ke. Kalau tak ada sangat, macam tak ada, memang tak ada sungguh-sungguh dah, baru boleh kita bertayamum. And kalau macam ada air tapi jauh sangat, jauh dari kita lah, jadi kita pun dibolehkan untuk bertayamum. Okey, syarat yang keempat ialah menghilangkan najis sebelum bertayamum. Okey, ni kita pun tahulah kalau berwuduk pun sama lah juga, kita kena bersihkan najis dulu sebelum kita bertayamum. Dah kita nak kan beribadat kan, kalau kita nak beribadat dalam keadaan yang ada najis semua tu kan. Okey, syarat yang kelima ialah tayamum ni hanya sah untuk satu waktu solat sahaja. Okey, contohnya kalau macam kita solat zuhur, okey, kita bertayamum untuk solat zuhur. Okey, lepas tu untuk solat asar tu, tayamum yang kita ambil masa solat zuhur tadi tu, dia telah terbatal. Maksudnya dia tidak sah untuk digunakan untuk solat fardu asar. Jadi kita kena ambil tayamum yang baru. Okey, dan syarat yang terakhir ialah tidak boleh menggunakan air. Okey, tidak boleh menggunakan air ni contohnya
kalau macam kita ada keuzuran tak boleh guna air, contoh tangan kita luka ke apa ke, kalau kita guna air tu jadi hukum mudarat kepada kita. Jadi yang ni kita di apa ni di salah satu syarat lah untuk kita bertayamum. Jadi kita tidak digalakkan untuk berwuduk menggunakan air. Okey, so kita pergi kepada keadaan yang diharuskan ataupun bila mana tayamum ini dibenarkan. Okey, pertama sakit. Macam saya kata tadi, ada apa tu slide yang belakang tu, okey, dikata tidak boleh menggunakan air. Tidak boleh menggunakan air. Contohnya macam kita ni luka ke balut, batu tangan balut tu kan. Jadi kita air pun untuk lalu tak lepas. Jadi macam kena kebakaran melecur ke. Jadi kalau kena air tu jadi sakit pedih ke. Jadi itu diharuskan ataupun keadaan ini boleh dibolehkan untuk bertayamum. Okey, yang kedua ialah ketiadaan air. Macam saya buat tadi, macam kawasan kampung kita tu tak ada air sangat-sangat dah. Kita tapi sebelum tu kita kena usaha dulu untuk mencari air tu kalau ada kat mana-mana ke. Kalau tak ada sangat macam memang tak ada air langsung dah, memang memang kata memang kerepotan tak ada air tu dari situ. Jadi barulah boleh untuk bertayamum. Okey, seterusnya ialah ada air tapi tidak mencukupi. Okey, yang tadi tu tak ada air tapi yang ni kes ni ada air tapi tidak mencukupi. Maksudnya air ada ni hanya cukup untuk memang sikit yang memang cukup pun untuk kita berwuduk. Maksudnya macam cukup untuk minum-minum je untuk diri sendiri je lah. Jadi yang ni pun tidak digalakkan. Yang ni keadaan yang macam gini pun dibolehkan untuk kita bertayamum. Lepas tu syarat yang keadaan yang terakhir ialah jika cuaca terlalu sejuk. Kalau macam terlalu sejuk ni, contohnya macam dekat Antartika ke mana-mana ke, memang kita satu hari tu memang sejuk sangat lah. Kita pun tahu kan kalau sejuk tu kan, kita pun kalau bangun-bangun subuh pun kan, nak mandi pagi sejuk pun tak sanggup. Kalau ni macam cuaca yang beku, yang ada salji semua. Jadi kita nak ambil kita nak ambil wuduk tu pun susah, sejuk. Bila kena air tu pun beku tangan. Akhirnya kalau kes-kes ni tak boleh nak sahaya. Jadi yang ni pun kes-kes macam ni dibenarkan untuk keadaan yang gini dibenarkan untuk bertayamum. Okey. Sekian daripada saya dan saya akan menyerahkan penerangan ini kepada orang yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amirul Hafiz. Assalamualaikum dan hai kepada adik-adik semua. Saya ni Amirul Hakim bin Muhammad Mukhtar dan Metrik 18 di TQQ 0081. Okey, seterusnya kita masuk pada rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4 sahaja. Yang pertama ialah niat. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, macam puasa, solat, berwuduk. Yang pertama kita mesti berniat dulu. Okey, niat tayamum ni macam ni. Nawaitu tayamumi listibahati sholati lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, kita boleh berniat, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya rukun yang kedua ialah menyapu debu tanah ke muka. Menyapu debu tanah ke muka ni sama juga seperti kita berwuduk, sapu rata kepada seluruh anggota muka kita. Lepas tu rukun yang ketiga ialah menyapu debu tanah pada kedua belah tangan hingga ke siku. Kita start sapu tangan kanan kita. Habis sapu tangan kanan, kita sapu pula tangan kiri. Okey. Dah habis dua belah tangan kita sapu. Rukun yang keempat ialah tertib. Okey. Seterusnya. Okey. Lepas tayamum, kita pun perlu berdoa juga. Doa tayamum sama je doa yang selepas wuduk. Sebab ni tayamum ni kan menggantikan wuduk. Okay, doanya sama saja. Doanya macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, selesai kita baca doa, kita bolehlah nak solat. Okey, seterusnya kita masuk kepada urutan tayamum. Okey, urutan tayamum. Untuk yang pertama kita niatlah macam tadi. Nawaitu tayamumi listibahati sholatillahi ta'ala, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey.
Lepas kita niat, kita tepukkan yang pertama. Itu tepuk pertama pada debu tanah itu. Tepuk pertama. Lepas tu, lepas tepuk tu kita buat macam ni. Kita menipiskan debu tu. Supaya tak terlalu tebal. Lepas tu seterusnya kita sapu ke muka. Sapu macam kita berwuduk. Ke seluruh anggota muka kita. Seterusnya ialah kita tepuk untuk kali kedua. Tapi untuk kali kedua ni kita tepuk pada bahagian lain. Debu tanah tu kita tepuk pada bahagian lain. Macam tepi sikit pada tempat tadi. Tepuk. Lepas tu kita menipiskan. Lepas tu, pada menipiskan kita sapu pada tangan kanan kita. Sapu slow pusing. Sapu tangan kanan tu menggunakan tangan kiri lah. Lepas tu dah habis tangan kanan, ambil pula tangan kanan ni yang ada debu tadi, sapu pula untuk tangan kiri. Lepas tu dah habislah untuk tayamum kita boleh berdoa. Okey, mungkin untuk di akhir video ni akan ada demo tayamum secara lebih jelas dan lebih lengkap lah. Adik-adik boleh tengok di sana nanti cara-cara tayamum dengan betul. Okey, setakat itu saja daripada saya. Kita akan bersambung untuk pertanyaan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Amirul yang baru saja tak duduk cakap pasal rukun tayamum. Okay, sekarang sebelum tu saya nak memperkenalkan diri dahulu. Saya Engku Amirul Ashraf bin Engku Abdul Rahman, pelajar semester 6 di College Al-Quran Terengganu dan mengambil kos Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Okay, InsyaAllah saya akan sambung perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okay, dekat sini, dekat slide kat sini saya tunjuk ada 5 ya. Okay, yang pertama kita tengok. Yang pertama adalah melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okay, kenapa yang membatalkan wuduk, maka batal jugalah tayamum. Contohnya, kan, kentut, korek hidung ke, minta maaf lah sebab saya mengkhususkan, okay. Ikutlah, ataupun sentuh kemaluan sendiri dengan tapak tangan ke, jadi banyak lagi yang membatalkan wuduk. Jadi itu jugalah yang membatalkan tayamum. Okay. Dan yang kedua adalah ada air sebelum berwuduk. Okey, seperti yang kita tahu bahawa syarat tayamum mestilah memang ketiadaan air di sekitar kita, kan? Jadi tiba-tibalah masa kita sebelum tunggu solat waktu tu, contoh waktu Zuhur, tiba-tiba air ada dah di kawasan kita tu. Jadi maka batallah tayamum dan kita kenalah ambil air wuduk seperti biasa. Okey. Dan yang ketiganya adalah sembuh daripada sakit. Okey. Jadinya bagi yang seperti kita tahu, kalau kita sakit, maksudnya kulit kita atau antara anggota badan yang tak boleh kena air, kita harus tayamum, kan? Sebab kalau kena air rasa pedih ataupun memudaratkan diri sendiri. Jadi diberikan rukhsah, keringanan untuk kita tayamum. Okey, contohnya bila kita kemalangan, contohnya pada tangan kita, tiba-tiba tangan kita ni sebelum ni lecur. Maksudnya memang tak boleh kena air, jadi kita bertayamum. Jadi bila tangan kita dah okey, boleh dah kena air, tak rasa apa pun mudarat daripada diri sendiri, jadi kita harus mengambil wuduk seperti biasa. Okey, seterusnya yang keempat adalah tamat waktu solat. Okey, untuk wuduk, kita tahu bahawa untuk wuduk, kalau selagi mana kita tak ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, selagi itulah wuduk kita masih
boleh digunakan antara solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai maksudnya tak ada perkara yang membatalkan wuduk selagi itu kita boleh guna wuduk tu. Tetapi untuk tayamum, okey, untuk tayamum hanya waktu satu tayamum adalah satu waktu solat sahaja. Jadi masuk waktu Zuhur kita dah tayamum, untuk masuk waktu solat Asar kita kena tayamum balik. Jadi tak boleh guna tayamum yang pada waktu Zuhur tadi. Okey. Dan yang kelima adalah murtad. Yakni keluar daripada Islam. Okey. Maknanya keluar je daripada Islam, mengaku je bukan Islam, terus memang batal lah tayamum kita. Bukan setakat tayamum, segala ibadah yang tengah buat pun terus juga terbatal. Okey. Jadi jelas perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Jadi kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu hikmah. Okey, hikmah kenapa disyariatkan bertayamum. Jadi ingat, bukan saja-saja Allah nak bagi kita bertayamum. Okey. Seperti yang dah Ustaz Abrar cerita tadi, Ustaz pasal kisah sahabat kan yang duk yang duk berguling-guling. Jadi untuk kita tengok hikmah dia, yang pertamanya untuk kita adalah Islam untuk memberi keringanan kepada umat Islam yang uzur. Jadi maksudnya ia tidak membebankan kepada seorang Muslim, ataupun maksudnya tak ada lah memberi kepayahan kepada orang yang uzur ni kan. Jadi itulah betapa hebatnya, betapa indahnya Islam ini kan. Jadi yang kedua ini adalah membuktikan agama Islam itu mudah dan ajarannya mampu dilaksanakan. Jadi tak ada orang kata, kalau orang kafir kata Islam ni payah, Islam ni menyusahkan, Islam ni membebankan, tak. Okey. Salah sekali, sebab ibadah banyak, semua ibadah yang Islam buat yang Allah bagi, Allah laksana, Allah suruhkan. Jadi benda tu tak payah untuk kita. Mudah untuk kita. Jadi kalau rasa tak boleh nak ambil wuduk, contoh tak ada air macam tadi, kita nak fikir kenapa masalah, tak ada. Sebab Islam tu mudah. Jadi ada cara untuk bertayamum. Kan? Islam tu indah. Okey. Jadi yang ketiganya, untuk menunjukkan pentingnya melaksanakan ibadah solat. Okey. Nak katanya di sini bahawa solat ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Yang soalan yang di amal hisab lagi dekat akhirat, amal apa? Solat kan. Jadi itulah nak kata pentingnya solat. Solat tu tiang agama kita. Jadi kalau ada alasan sakit lah, tak boleh kena air lah, tak boleh berwuduk, salah. Sebab macam-macam dah yang Allah bagi untuk memudahkan lagi kita ni untuk teruskan tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Okey. Dan yang terakhir, mendidik diri supaya tidak bersikap takbur. Maksudnya di sini ialah kan debu tayamum tu yang kita guna, kalau ikutkan logik akalnya, benda tu memanglah daripada tanah ke, daripada mana-mana kan. Maksud benda yang debu yang suci. Maksudnya kita tak boleh terus mendongak ke langit bahawa diri kita ni sebenarnya memang rendah sangat di sisi Allah, melainkan Allah sendiri yang mengangkat darjat kita. Okey. Jadi saya haraplah adik-adik yang tengok ni mendapat kefahaman yang diberikan oleh Ustaz Abrar, Ustaz Amirul Hafiz dan juga Ustaz Amirul Hakim. Jadi insya-Allah apa yang kami sampaikan ini boleh memberi kepentingan ataupun fahaman yang lebih kepada adik-adik supaya untuk terus kita ni tak jauh daripada ibadat. Okey, insya-Allah. Dan nak lagi faham cara-cara bertayamum, nanti kita akan tunjuk pada video sebelah nanti tentang cara-cara tayamum dengan betul, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya dan kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.